Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa kita? 385 dulu. Hukum murtad. Fitnah sebelum ini diungkapkan sebagai lebih besar daripada pembunuhan. Wal fitnatu asyad wal fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah lebih besar daripada bunuh. Jadi oleh yang demikian, fitnah sendiri pun tidak dihukum bunuh, walaupun dia lebih besar. Lebih besar itu berbanding dengan kesannya. Kesan fitnah itu mungkin lebih lanjut usianya daripada pembunuhan. Sebahagian orang mentafsirkan begitu. Jika tidak, mengapa kerana fitnah tidak dibunuh seorang, walaupun fitnah berbeza antara satu dengan yang lain. Tak apalah, kita selesai dari situ. Kemudian hukum murtad. Murtad ini juga besar dosanya, kerana seseorang apabila memeluk Islam, maka dia menjadi hak Islam. Dia jadi hak Islam. Jadi seseorang yang telah menjadi hak Islam, dia tak boleh mempermain-mainkan Islam yang bukan kepunyaannya. Bukan kepunyaannya. Setelah begitu, sebab itulah ayat menyebutkan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum in istata'u. Matlamat orang bukan Islam membenci Islam ini sama sekali agamanya. Jika boleh dilakukan oleh mereka, mereka akan memurtadkan orang-orang Islam, kerana Islam ini perkara yang sangat tidak disukai mereka. Kalau tidak bertukar agama pun, maka mereka bercita-cita untuk memurtadkan. Perkara yang murtad ini, murtad radda yaruddu, artinya pulang. Manusia pada ketika itu asalnya dia bukan Islam. Dia agama jahiliah, agama kufur, agama syirik. Apabila seorang itu memeluk Islam, maka artinya mereka telah meninggalkan agama yang mereka anuti sebelumnya. Kaum musyrikin ataupun jahiliah, mereka bercita-cita jika orang ini kembali semula kepada agama kufur mereka. Kembali kepada agama kufur ini namanya riddah, murtad. Hukum murtad di dalam Islam yang ada dalam turas Islami. Turas Islami maknanya kitab-kitab lama menyatakan bunuh. Orang ni tidak boleh dibelah lagi, tak boleh dipelihara, sebab dia khianat. Dia bawa lari Islam. Dia masuk Islam kemudian dia bawa lari. Macam orang bawa lari harta orang dah. Masuk rumah orang, sama dianya keluar bawa lari barang dalamnya, barang kemas, harta benda dan sebagainya. Ini besar dosanya. Sama juga dengan murtad ini. Murtad apabila seorang itu masuk dalam Islam, kita baca dulu ayatnya, kita dah baca, jangan masuk sebelah kaki, masuk dua-dua belah kaki dalam Islam ini. Masuk kedua-dua belah kaki dalam Islam, itu kafah namanya. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam ini kafah, semua sekali, luar dan dalam, zahir dan batin, kaki tangan, daripada hujung kaki sampai hujung rambut, semuanya Islam. Tidak ada pilihan lagi seorang masuk sebahagian daripadanya sahaja ke dalam Islam. Itu namanya murtad. Tidak sah Islam itu. Kita lihat dulu dia kata macam mana. Ancaman yang paling berbahaya kepada umat Islam dan masyarakat Islam ialah murtad ataupun berpaling tadah daripada akidah dan ajaran Islam
kerana benci. Kerana apa? Kerana benci akan Islam, atau kerana tidak rela hidup di bawah bumbungnya, bumbung Islam. Itu saja murtad ini. Bencikan Islam, bencikan masjid umpamanya. Ini pun bencikan syiar Islam, dia sudah bukan Islam lagi. Dia tidak masuk Islam seluruhnya, dia masuk sebelah kaki saja, masuk sebelah kaki. Jadi kalau begitu membenci Islam, benci ajaran Islam, benci syiar Islam, ini besar padanya, hukumnya kafir. Kalau dalam hati saja kita tak tahu, dia tunya tak boleh lagi lah nak tak hukum tu kafir. Tetapi pihak berkuasa Islam perlu memanggil mereka dan bertanya sama ada Islam ini mereka bencikan syiar Islam, mereka bencikan Islam ataupun bagaimana, minta penjelasan daripadanya. Jika tidak jelas maka boleh tangkap mereka, tapi bukan bawa pergi Sungai Buloh, bawa pergi ke masjid kita, ikat di tiang, pendengarkan azan 5 kali sehari semalam, 5 kali. Jadi jika mereka berkeras begitu, tak mau juga, maka sampailah waktunya mereka itu akan dibunuh. Bela dulu dia, pendengarkan Islam, pendengarkan kuliah, beri makan kepada dia, dan nak makan apa. Itu asalnya yang kita lihat yang dilakukan oleh mufti-mufti pada zaman dahulu. Boleh jadi sekarang ni orang katanya sekarang dah dia lebih mudah lagi dah, lebih mudah, bukan lebih mudah, sukar untuk dibawa ke masjid ini. Sebab dia ada anak, ada isteri, dia anak, isteri selalu berjumpa. Ini masjid dahulu tak apa, dah tanah. Masjid kita tak kapek macam ni. Bawa mari anak-anak kencing di sini ni, oh bala pula, bala. Jadi kalau begitu tak bolehlah nak bawa masuk dalam masjid. Dulu dia bawa masuk masjid 2-3 hari, dia jemu dah duduk cara dia tu, baik dia masuk Islam, baik masuk Islam. Ada sahabat Nabi seorangnya, dia duduk 2 hari saja, dia dengar azan, kemudian dia tengok orang semayang ni cantik pula, orang semayang, laki-laki dan perempuan keluar masuk. Dia kata, boleh tak beri kepada aku keluar sekejap? Dia kata, aku nak keluar. Rupanya bila dia benarkan dia pergi mandi. Dalam masjid ni kurung dia, tak bagi mandi. Rupanya tak boleh duduk, dia tak boleh tak mandi, padahal dia bukan orang mandi. Dia keluar, bila dia masuk dalam masjid, dia kata, aku nak masuk Islam. Dia nak masuk Islam dengan Nabi lah, pasal duduk di masjid bersama Nabi. Dia tengok Nabi pun tiap-tiap hari, tiap pagi. Dia kata, faqad aslamtu, aku dah masuk Islam, katanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ada seorang, saya namanya saya tak apa ingat. Tak ingat nama. Kalau nak nama tu lain kali boleh. Sekarang ni sekat saya uzur ni, tak ingat nama-nama orang dalam masjid ni pun tak ingat juga. Ingat dulu, tak ingat sekarang. Jumpa dengan pakar di masjid, pakar di PPUM. Jumpa dengan dia kata pergi periksa kotak sebanyak mana sudah terjejas. Bila pergi itu, rupanya saya banyak lagi nak sampai ke peringkat lemah. Tak ingat tu, data parahnya katakanlah kalau 50, saya 50 lebih, 70 macam tu. Jadi orang tuduh saya ni hilang akal tu. Tidaklah, tidak. Ada lagi, cumanya tak ingat. Saya nak sebut Petronas tu tak boleh. Tapi bila ada sekali tak boleh, 2 kali tidaklah. Rupanya jangan guna Petronas ni dalam bahasa saya bercakap. Walaupun anak saya 2 orang duduk sini, tapi saya tak pernah sebut bahawa dia ni kerja mana Petronas. Tahu. Jadi iyalah, kalau tanya sungguh-sungguh tu jawab jugalah. Tapi tak cakap lah anak saya duduk Petronas. Taklah macam tu. Tidak gairah.
Tapi banyaklah perkataan-perkataan yang dulu boleh sebut tapi sekarang ni tak boleh, bukan kerana lemah otak, tidak. Pasalnya kalau orang sampai 90 tu ialah lemah. Ada ayahnya doktor tu ada sini, tapi hari ni tak ada. Murtad dianggap penyakit yang menyerang masyarakat Islam, yang dinyatakan sendiri ubat dan kaedah rawatan terakhirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan hukuman bunuh. Ini Nabi kata, supaya dia bukan sahaja tidak berakar umbi, tetapi juga tidak hidup lagi dalam masyarakat. Kaedah ini lebih menyerupai kaedah merawat sesetengah penyakit yang memerlukan anggota yang berlebih yang terlibat di pancung bagi menyelamatkan anggota-anggota lain yang masih sehat. Sabda Nabi, man baddala dinahu faqtuluhu. Terjemahan, sesiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Kaedah rawatan penyakit dianggap murtad ini satu penyakit bahasanya rumah orang tu cantik pada rumah dia, rumah orang, tapi oleh sebab itulah rumah dia rumah Islam, tapi dia fikirnya rumah bukan Islam tu lagi cantik, dia suka nak pergi rumah orang, murtad lah kita katanya dia. Nabi beri rawatan kepada orang ni, iaitulah pancung ni, potong kepala lagi lah, potong kepala. Jadi bila potong kepala ni, dia tidak lagi menjangkiti orang lain. Ini perangai buruk ni, dia cantik dengan orang. Bila pegang benda-benda orang, dia tengok pen orang pun dia cantik, dia tengok kasut orang cantik, di masjid kali mana tak kira. Bahaya penyakit ini rupanya. Jadi kalau macam tu, orang tu sendiri kena buang, potong. Oleh kerana nak potong tangan saja yang mencuri, tak boleh, sebabnya yang berakar umbinya dalam kepala, maka pancunglah orang ni, pancung. Itu dia, bunuhlah kita katanya, bunuh. Jadi masyarakat Islam zaman-zaman sahabat Nabi, ada yang bunuh bila lihat orang ni mempunyai penyakit murtad. Dia tengok Islam tak cantik, tapi dia tengok bukan Islam cantik, bukan Islam menyembah berhala, tokong, itu yang cantiknya. Jadi mereka pun ingin nak jadi orang cantik itu, lalu dia bencikan masjid, bencikan orang Islam dan sebagainya. Bahayalah. Nabi kata, membaddala dinahu faqtuluhu, sesiapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia. Ada ulama berpendapat kesalahan murtad tidak dihukum bunuh kerana bertentangan dengan kebebasan yang diberi Al-Quran kepada mereka menerusi firman Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama dalam mazhab 4 juga, jika orang dunia Islam menerima mazhab 4 ini untuk diamal, maka antara mazhab 4 ini juga mereka mempertimbangkan katanya tak boleh bunuh. Pasal apa? Pasal di dalam Al-Quran sendiri melarang bunuh orang murtad. Ayatnya kita lihat di sebelah, dia kata la ikraha fid din, terjemahan tiada paksaan dalam agama. Kalau dah bunuh maknanya kita paksa dia beragama Islam. Adakah dalam Islam ni mengamalkan paksaan? Tak ada, kata mereka, tak ada. Jadi pembunuhan adalah salah. Thumma baddala dinahu faqtuluhu, hadis sahih Bukhari ni, hadis Bukhari. Sekalipun hadis Bukhari katanya ayat la ikraha fid din mengatasi hadis Bukhari, mengatasi. Jadi kalau boleh ambilnya, kita ambil salah satu sajalah,
tapi mereka tidak berpendapat ambil salah satu, kedua-duanya sekali, angkat kedua-duanya, Quran dan hadis kita junjung. Jadi mengapa nak ambil Quran saja yang menarik bagi kita? Menarik itu maknanya dia kata tiada paksaan, orang kafir pun suka kata macam tu, tak ada paksaan. Dan kita juga di dunia, kebanyakan dunia Islam hari ini menerima ajaran mengatakan tidak ada paksaan di dalam agama, kecuali Saudi masih lagi mengamalkan hukum itu, dan beberapa negara lain yang dianggap sebagai negara tidak maju. Ada setengah negara di Afrika mereka mengamalkan, kalau tak salah sayanya Nigeria mengamalkan hukum itu. Menurut mereka lagi hukuman bunuh terhadap murtad sebagaimana yang sabit di dalam hadis dan sejarah Islam. Hukuman bunuh itu adalah disebabkan ada lagi kesalahan lain yang lain di samping murtad, seperti qisas yang berlaku kepada lelaki Al-Urayn. Lelaki ini yang diperintah bunuh, tetapi mereka murtad, dan setelah mereka murtad dan memboleh membunuh mereka murtad satu, dan membunuh gembala unta setelah mereka peroleh air kencing dan susunya. Gini, ada orang yang dihukum bunuh, mereka murtad. Bagaimana murtadnya mereka? Mereka murtad kerana Nabi mencadangkan kepadanya ada penyakitnya, ini penyakit tak sembuh, dicadangkan kepadanya supaya minum air kencing unta campur dengan susunya. Lalu dia pergi dapatkan air kencing unta dan susunya itu, diambilnya, dia bawa balik, dia minum, tiba-tibanya sembuh penyakit dia, sembuh. Bila penyakitnya sembuh, dia bimbang juga kalau dapat sekali lagi, jika sekali lagi dia diserang penyakit yang sama, sukar untuk dapatkan bahan itu untuk dibuat ubat. Lalu dia pergi merompak, mula-mula sekali bunuh gembala unta, kemudiannya unta dia buat pelari. Bila dibawa kepada Nabi, dia cakap, mengapa kamu bunuh gembala unta, dan unta itu kamu buat mencuri, bawa lari? Dia kata dia bimbang kerana sekali lagi jika diserang penyakit itu, maka tiada ubat, tidak mudah untuk mendapatkan unta bersama dengan susu dan air kencingnya sekali. Nabi mengatakan perkara ini amalan murtad. Jadi bila ada kamu suka macam tu, orang Islam pun kamu bunuh dia, bukan setakat binatang saja kamu bunuh, orang kamu bunuh, maka ini sudah kamu bencikan Islam. Jadi benci kepada Islam ini adalah satu perkara dosa besar yang membawa hukum murtad. Bunuhlah dia bila dibunuh. Jadi itu katanya yang kes bunuh, setengah sahabat Nabi, setengah mazhab menyatakan bunuh itu orang yang seumpama itu, orang yang mencuri, kemudiannya merosakkan masyarakat semata-mata kerana kepentingan diri, maka Nabi perintahnya supaya bunuhlah. Jadi bila dibunuh, katanya hukuman bunuh itu ada, tiada paksaan dalam agama. Kalau dia merosakkan orang lain, merosakkan gembala-gembala unta, bila dia nak makan unta orang, maka dia bunuh gembala, dia tarik unta, itu salah. Kalau Islam memandang berat gejala murtad kerana perubahan mereka
daripada asalnya menjadi bermati, asalnya menjadi mata telinga kepada Islam, lalu dengan tiba-tiba menjadi mata telinga kepada pihak musuh pula. Itu yang tak bolehnya, itu yang dibenci, maka hukumnya murtad. Jadi itulah dia hukum murtad pada pagi ini. Dan besok kita akan sambung lagi, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, hinggalah seterusnya. Kita akan sambung pada lain kali lah, besok. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin wa qina bi rahmatika minal kafirin. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.